Hari ini, saya akan tunjukkan satu filem aksi thriller dari 2007, bertajuk Wall. Dua ejen FBI, John Crawford dan Tom Lone, berada di gudang dok di San Francisco, tempat John menghisap rokok. Tom bertanya kepadanya apa yang dia lakukan kerana dia tidak melakukannya seperti biasa asap. Dia bertanya sama ada Jenny, isteri John, tahu, yang John balas dia tidak tahu dan meminta dia untuk tidak memberitahunya. Tom tersenyum dan berkata dia tidak akan melakukannya. Tom menawarkan pencungkil gigi, yang menurut dia boleh membantu menahan keinginan merokok. John hanya ketawa mendengarnya dan membuang pencungkil gigi. Mereka mendengar bunyi bising di belakang mereka. Tom bertanya kepada John berapa ramai penembak yang dia kira. John membalas 5 atau 6. Dalam gudang yang sama terdapat teriak Cina. Oleh kerana musuh dijaga dengan baik, adalah jelas bahawa mereka telah diberitahu. John mula mengeluh dengan mengatakan bahawa mereka kedua-duanya kehilangan 2 tahun kerja kerana ini. Satu lagi bunyi datang, dan Tom meminta John untuk melihat. John sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Balas selagi itu hanya pandangan, dia akan pergi. Kedua-duanya kemudian mengisi semula senjata mereka, senapang patah untuk John dan pistol untuk Tom, dan pergi ke pelabuhan. Mereka perlahan-lahan masuk, memeriksa setiap sudut dan tempat, sebelum mereka memasuki pintu kabin. John melihat selongsong peluru di atas lantai, dengan tanda penyangak pembunuh. John cuba untuk memberi amaran kepada Tom, tetapi Tom telah pun masuk ke dalam bangunan pelabuhan dan telah bertemu dengan teriak Cina. Mereka mula bertukar-tukar peluru, tetapi Tom dengan mahir membunuh ramai orang sebelum masuk. John, apabila dia menyedari Tom telah mula melepaskan peluru, menyertai pertarungan dengan penuh kekuatan, kerana dia tahu dia tidak boleh tinggalkan pasangannya sendirian. Kedua-duanya membunuh ramai orang di pelabuhan, mempamerkan kemahiran mereka sebagai lelaki bersenjata. John tidak gentar semasa dia bergaul dengan kumpulan triad, kerana dia tidak bersembunyi dan berlindung. Dia tidak henti-henti ke hadapan dengan senapang patah di hadapannya, bersedia untuk menembak jika seseorang datang di hadapan. Akibatnya, dia bersama Tom membunuh sekumpulan orang. Selepas tembak-menembak, penyangak telah jatuh ke dalam air, dan Tom tampil untuk memeriksa John, yang menjawab bahawa dia baik-baik saja. Tom kemudian menghulurkan tangan kepada John, dan dia bangun dan bertanya kepada Tom sama ada dia mendapatnya. Tom menjawab bahawa dia menembak dia di muka, dan lelaki itu sudah mati. John kemudian mengulas bahawa dunia ini penuh dengan manusia, yang percaya bahawa mereka membunuh lelaki itu. Tom mengatakan bahawa nampaknya John mengenali lelaki itu, dan John mengatakan bahawa Yakuza telah mengupah kontraktor bebas untuk berurusan dengan triad, dan lelaki itu sepatutnya menjadi yang terbaik. Dia turut mengulas bahawa Chia turut menggunakan dia, dan bahawa lelaki ini adalah mitos, dan cerita tentang dia membunuh pengendalinya juga adalah palsu. Dia mengambil selongsong peluru dan menunjukkan kepadanya simbol lelaki itu padanya. Mereka berdua terus bercakap sehingga polis tiba. Polis meminta mereka diam, tetapi kedua-duanya menunjukkan lencana mereka. Beberapa hari kemudian, Tom berada di rumahnya, dan dia menerima panggilan daripada John. Isteri Tom mengangkat panggilan dan memintanya menunggu sementara dia memberikan telefon kepada Tom. Sebelum dia menyerahkan telefon kepadanya, dia meminta Tom memberitahu John bahawa dia tidak boleh merokok di hadapan anak-anak, dan dia fikir dia telah berhenti. Tom kemudian menjawab telefon, dan John mula bercakap dengannya, tetapi pada pertengahan perbualan, isteri John mengganggunya, dan mengambil rokoknya, kemudian dia memetik bangun anak perempuannya dan kedua-duanya keluar untuk membeli belah. Tom dan John kemudian membincangkan kes itu. John belajar itu mayat penyangak tidak pernah ditemui. Tom juga memberitahu John bahawa mayat Rock telah dibaham. Penyangak telah dianggap mati. John menutup telefon selepas bercakap dengan Tom. Dia kemudian memberitahu miliknya isteri bahawa mereka perlu mengambil beberapa stik. John dan keluarganya bercadang untuk melawat rumah Tom. Malangnya, didedahkan bahawa Rock masih hidup. Kediaman Tom ditemui oleh Rock. Dia memasuki bangunan semasa Tom berada di dalam bilik mandi, dan mula memukul isterinya, mendengar jeritannya. Tom keluar, tetapi ditembak oleh penyangak, yang kemudian melemparkannya melalui pintu. Dia jatuh ke dalam, dan melihat isterinya memeluk anak perempuannya, dan mereka menjerit untuk nyawa mereka.
Penyangak mula-mula meletakkan pistol ke kepala Tom, tetapi kemudian dia mengacukan pistol ke arah keluarganya dan melepaskan 2 das tembakan. Penyangak kemudian membakar rumah dan pergi. John sedang tidur di dalam kereta apabila dia dikejutkan oleh isterinya yang kedengaran risau. Terdapat ramai polis di luar rumah Tom. Nampaknya bahawa rumah dibakar. John segera bergegas keluar dari kereta dan mula berjalan menuju ke rumah. Polis cuba menghalangnya, tetapi dia menunjukkan lencananya, dan polis membenarkan dia berlalu. Polis kemudian memberitahu bahawa mereka mempunyai 3 kematian, salah seorang daripada mereka adalah lelaki, yang lain adalah wanita, dan yang ketiga adalah seorang kanak-kanak. John membuka salah satu beg mayat, dan terkejut dengan pemandangan di hadapannya. Dia mula tercungap-cungap dan kemudian memandang isterinya, yang juga kelihatan sedang menangis. John masuk ke rumah Tom yang terbakar dan mula mencari-cari. Beberapa petunjuk, dia menemui kerang pistol Rock. Semasa dia melihat peluru itu, seorang polis memberitahunya bahawa CSI perlu melakukannya menyapu tempat kejadian dan mereka perlu melakukan tugas mereka. John kemudian bangun dan berjalan keluar, memakai cermin matanya, dan kemudian membuka penumbuknya, untuk mendedahkan selongsong peluru dengan logo penyangak. Beberapa ketika kemudian, seorang lelaki ditunjukkan memandu kereta sukan ke sebuah kelab. Dia serta-merta dibenarkan masuk ke dalam kelab. Di dalam, orang ramai terus menari, sambil lelaki misteri itu berjalan melalui mereka. Beberapa ahli triad ditunjukkan melihat ini melalui kamera mereka, manakala lelaki itu menggiris leher beberapa pengawal dan terus berjalan ke kawasan peribadi kelab. Dia mengikuti seorang lelaki yang dipimpin oleh seorang pelacur. Seorang pelacur berlari keluar dari bilik sebelah, membawa pakaiannya bersamanya. Seorang ahli triad kemudian keluar dan duduk di atas kerusi di tengah-tengah bilik itu, ketika orang jahatnya terus berjudi. Gadis itu berlari oleh lelaki misteri itu, dan dia memasuki sebuah bilik, di mana lelaki yang diikutinya sedang bersetubuh dengan pelacur itu. Dia menembak kepala lelaki itu, semasa pelacur itu menjerit. Mendengar bunyi tembakan, semua ahli kumpulan mengambil pistol dan mula mencari punca kekecohan. Tiba-tiba kamera mereka padam dan bos triad menyuruh anjingnya mendapatkan lelaki itu. Anjing-anjing itu lari untuk mencari penceroboh, tetapi sebaik sahaja mereka membelok, mereka menjerit, dan kemudian ada kesunyian. Lelaki itu kemudian datang di sudut, apabila semua ahli kumpulan bermula menembak dia. Memikirkan bahawa dia sudah mati, bos menghantar salah seorang budaknya untuk memeriksa, tetapi bila dia tidak kembali, dia memanggilnya. Tetapi kali ini, seekor daripada anjingnya datang berdekatan, dan datang untuk berbaring di sebelahnya. Ternyata dia mempunyai bom yang diikat di lehernya, yang meletus, membunuh semua orang di dalam bilik. Penyangak kemudian ditunjukkan berjalan ke arah ahli triad, dan apabila lelaki itu bertanya mengapa dia mengkhianatinya, penyangak menembaknya. John menuntut balas dendam untuk temannya, dan berjanji untuk membunuh Rock. Sementara itu, penyangak mencetuskan pergaduhan antara triad dan Yakuza di San Francisco, tanpa sebab yang jelas. Penyangak nampaknya bekerja untuk orang tempatan mafia Chang, apabila dia membunuh lelaki seperti anaknya dalam triad, dan memperdayakan dia untuk berfikir ia dilakukan oleh Yakuza. Dia kemudian memberitahu abang lelaki itu, tentang seorang lelaki yang bekerja di bawah Shiro, membawanya ke lokasi kedai teh, tempat geng saingan bergaduh, manakala Rock duduk di tingkap, memilih sesiapa yang keluar dengan senapang penembak tepat. Penyangak adalah pejuang yang hebat, pembohong yang hebat, dan pakar dalam menghilangkan diri dengan cepat. Semasa masih bekerja untuk triad Chang, dia bekerja untuk Yakuza Jepun, dan membunuh Chang atas arahan mereka. Bagaimanapun, beliau tidak melaksanakan perintah penuh perusuh, dengan tidak membunuh isteri dan anak perempuan Chang, seperti yang dijanjikannya kepada Shiro. John mendapati bahawa Rock menjalani pembedahan plastik untuk mengubah penampilannya, dan menjejakinya pakar bedah yang melakukan prosedur itu, mengesahkan identiti semasanya sebagai Victor Shaw. John dapat foto penyangak membunuh pembunuh Shiro, dan membantu isteri dan anak perempuan Chang masuk ke dalam kereta. Terima kasih kepada pengawalnya. Dia memberikan foto ini kepada Shiro, yang terpikat ke San Francisco oleh penyangak, menggunakan sepasang patung kuda emas berharga dari Jepun, yang salah satunya adalah tiruan.
Shiro mengarahkan anak buahnya untuk menyeksa penyangak untuk mengetahui di mana isteri dan anak perempuan Chang berada disimpan, tetapi Rock melarikan diri dan membunuh anak buah Shiro sebelum meletupkan bom yang dia sembunyikan di dalam beg pakaian kedua, membunuh hampir semua orang kecuali Shiro. Dia memutuskan untuk melawan Shiro dengan pedang. Shiro mengambil pedang juga. Apabila Shiro tertanya-tanya mengapa dia melakukan ini, penyangak menjelaskan ia adalah kerana Shiro mengarahkan pembunuhan. Shiro merenung yang mana antara pelbagai perintah adalah untuk pembunuhan Tom Lon dan keluarganya. Dia tidak sepatutnya memerintahkan wanita itu dan kanak-kanak untuk dibunuh. Shiro mengiktiraf Rock sebagai tidak lain daripada Tom Lon. Penyangak membunuh Tom keluarga, tetapi Tom dapat membalas dendam mereka. Tom menjalani pembedahan plastik untuk menggambarkan dirinya sebagai penyangak selepas membunuhnya. 3 tahun selepas keluarga Rock dan Tom dibunuh, Tom kembali ke San Francisco untuk membunuh musuh Shiro, Antek dan Shiro sendiri. Tom merancang untuk membalas dendam kematian keluarganya dengan membunuh Shiro terakhir. Penyangak memulakan perjuangan yang mahir, bahawa perusuh akhirnya kalah, mendedahkan satu lagi kebenaran yang mengejutkan, ini semua kerana John membenarkan perkara itu berlaku. Ini menambah satu lagi kelainan yang menarik, apabila Rock memenggal kepala Shiro selepas menemui kebenaran. Isteri Chang menerima bungkusan, mengandungi patung kuda emas asli, dan mesej daripada penyangak, berkata, buat kehidupan baru. Anak perempuan Shiro, yang telah kembali ke Jepun, menerima mesej yang sama, bersama-sama dengan beg yang mengandungi kepala Shiro. Penyangak memanggil John ke mesyuarat, di lokasi pertama yang diketahui untuk mereka berdua, dan John menghantar penembak tepat ke lokasi, untuk membunuh Rock. Penyangak dan John bertarung dengan ganas, dan apabila mereka bersemuka, Rock mendedahkan dirinya menjadi Tom Lon. John mengenali pandangan Tom dan meminta maaf, bertanya sama ada dia boleh memaafkannya. Tom menerima pakai nama Rock. Apabila ejen FBI yang ditugaskan untuk menembak Rock cuba menembaknya, John melangkah di hadapannya, dan Rock menembaknya di belakang, membunuhnya. John meminta maaf kepada penyangak, tetapi penyangak enggan menerima permohonan maafnya. Tom, sebagai Rock, memandu pergi dengan keretanya, dengan beg pakaian penuh dengan wang yang telah diberikan oleh Triad kepadanya sebelum ini. Tamat. Terima kasih kerana menonton. Langgan jika anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini. Hidupkan pemberitahuan dan tinggalkan suka untuk membantu. Sila like dan subscribe channel kami. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Untuk tonton filem-filem lain sila lawat playlist channel kami. Terima kasih.